Baik, kita teruskan dengan pelajaran hadis hari ini. Kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-718. 718 ni masih berkaitan dengan bab i'tikaf dan beribadat waktu malam. 718, siapa nak baca silakan. Okey. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 718, hadis sah. Matan menerangkan waktu iktikaf yaitu sesudah solat subuh. Hukum sebagai satu ketentuan. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Mana Nabi SAW beriktikaf mula daripada 21 hari bulan Islam, Ramadan 21 Ramadan. Pagi-pagi itu subuh, dia solat subuh. Lepas solat subuh, dia akan teruskan duduk di masjid sampai 10 hari. Tak balik. Itu namanya iktikaf bulan Ramadan. Bukan iktikaf kita daripada maghrib sampai habis tarawih. Iktikaf sunnah Nabi 10 hari itu duduk di masjid. Jadi dimulakan bila? Iaitu hari yang ke-21 pagi itu, subuh. Lepas tu tak balik. Ini iktikaf mengikut sunnah. Jadi kalau ada orang lakukan macam ni 10 hari, dia tak balik, itu maknanya ikut sunnah. Ini hanya berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja. Jadi kalau 10 hari itu, seseorang itu dia beriktikaf, sudah tentulah dalam 10 hari itu dia takkan tertinggal untuk memperolehi Lailatul Qadar. Okey, kita teruskan lagi. Hadis 719, siapa nak baca? Dan dari sila. Siapa nak baca? Kun mutafaqun alaih. Baik, catatkan hadis 719, hadis sah. Matan ni ada A dan B ya. A, orang yang beriktikaf boleh bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid.
B. Tadi A, ini B. Orang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari iktikafnya kalau tidak ada keperluan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Masjid Nabi itulah yang kita sebut Raudhah. Raudhah itu adalah masjid yang mula-mula sekali. Yang disebut Raudhah tu. Itulah Masjid Nabi. Yang lain itu diperbesarkan. Ya. Kalau tak diperbesarkan, mana nak cukup menampung. Ya. Jadi yang asal Masjid Nabi itu, itulah Raudhah. Sebelah Raudhah itu ada kubur. Ya. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar. Jadi, itu adalah rumah Nabi. Sebab kubur Nabi itu, itulah bilik Aisyah. Sebab Nabi dikuburkan dalam bilik Aisyah. Ya. Jadi, ya, rumah Nabi dengan masjid hanya dihalang oleh satu dinding. Jadi, bila Nabi dalam iktikaf tadi, beriktikaf, dia bersandar dekat pintu yang menghala ke rumahnya. Dia sandarkan kepalanya di situ. Aisyah sikatkan rambutnya. Aisyah sikatkan rambut dia. Sisir tu sikatlah. Sisir tu mana sikat. Disikatkan rambutnya. Artinya, orang yang beriktikaf tadi, dia boleh bersentuhan dengan isteri bukan pembatal. Ya, hanya yang dilarang ialah jima. Tapi sekadar berpegang, bersentuhan macam tu, ya, itu tidak ada batal iktikafnya. Contoh sekarang lah ya. Kalau seandainya suami dia beriktikaf dalam masjid, maka si isteri datang untuk membawakan makanan berbuka ataupun makanan untuk sahur. Pada masa itu dia berkata-kata, berborak-borak, ya, ataupun bersalaman, ya, di situ tidak membatalkan iktikafnya. Ya, kemudian ya isteri pun balik, contoh macam tu. Ya. Kalau seandainya ada jemaah lelaki, jemaah perempuan, suami isteri boleh dua-dua beriktikaf. Kerana ada jemaah lelaki, ada jemaah perempuan. Jadi perempuan pun boleh beriktikaf di masjid, ya, lelaki pun boleh beriktikaf di masjid. Itu maknanya 10 hari itu tak balik. Ya. Dan boleh melakukan masakan. Kalau tak ada tukang masak lah, mana boleh masak di masjid, ya, makan minum dan masak di masjid. Ya. Itu juga termasuk iktikaf. Ya, membersihkan masjid, membersihkan pakaian, membasuh pakaian, itu semua masih dalam iktikaf dalam masjid selagi dia tidak keluar daripada masjid. Ya. Dan tidak boleh keluar kecuali ada keperluan yang mendesak. Ya, contohnya wajib kena bayar saman. Saman tak ada bayar, tak terbayar. Wajib keluar, kena nak bayar saman tu. Contohlah, ya. Atau nak bayar bil api dan air, tak ada orang nak bayarkan. Wajib. Jadi yang benda yang paling perlu dia boleh keluar, tapi tak boleh berlega-lega ke lain, melainkan balik semula ke masjid. Macam tu, ya. Baik, kita teruskan lagi 720. Siapa nak baca? Silakan ya, siapa nak baca silakan. Dan darinya
Tak pernah. Baca. Menghadiri jenazah. Jami. Ya, baik ya. Catatkan hadis yang ke-720 ya. 720. Hadis boleh dipakai matan menerangkan syarat-syarat orang yang sedang beriktikaf. Catatkan ya, ada A, B, C, D, E, F. Jadi ke bawah. Ke bawah tu ada A, B, C, D, E, F. Jadi A dulu. A, tidak boleh melawat orang sakit. B, tidak boleh hadir jenazah. Tidak boleh hadir jenazah. Hadir ke melawat ya. C, tidak boleh bercampur dengan isteri. D, tidak boleh keluar dari tempat iktikaf kalau tidak terpaksa. E, tidak boleh beriktikaf selain dengan berpuasa. F, tidak harus di masjid jami. Tidak harus. Sorry. Silap. Iktikaf harus di masjid jami. Hukum sebagai satu ketentuan. Inilah perkara-perkara yang perlu diketahui
kalau kita beriktikaf. Dan beriktikaf ini tentunya di masjid jami'. Masjid jami' ini yang mana didirikan solat Jumaat. Sebabnya nanti bila Jumaat, sebab dia tak boleh keluar, dia kena Jumaat pada masjid itu sekali. Kalau di surau tak ada Jumaat, nanti dia tak boleh keluar. Jadi tak adalah Jumaat selama 4 kali. Tak boleh lah. Sebab itu perlunya dia solat di masjid jami' yang mana di situ didirikan solat Jumaat. Kalau ada orang sakit, kawan sakit, dia tengah iktikaf, kirim salam je lah. Dia tak keluar. Begitu juga kalau ada jenazah yang tidak ada kaitan dengan keperluannya, seperti kawan yang meninggal dan sebagainya, dia tak perlu ziarah. Kalau seandainya mak ayah dia, itu maknanya kenalah dia pergi. Keperluan penting sebab mak ayah dia. Begitu juga tidak boleh bercampur dengan isteri sebagaimana yang berada di rumah. Dan juga tidak boleh keluar dari tempat iktikaf kecuali kalau terpaksa. Macam nak bayar bil dan sebagainya, kalau dah terpaksa tak ada orang boleh tolong, kenalah buat. Dan juga tidak boleh beriktikaf kecuali berpuasa. Mana orang iktikaf 10 hari ini, 10 Ramadan ni, keadaan orang yang berpuasa. Bukan datang-datang saja nak sejukkan badan. Tapi tak berpuasa. Jadi kena puasa. Itulah syarat-syarat iktikaf 10 hari bulan Ramadan. Tak tahulah di tempat kita ni, di masjid mana yang buat. Yang kita tak tahu. Sebab kita tak nampak satu penggalakan sunnah ini. Melainkan biasanya kalau duduk saja di masjid, kadang ahli jawatan kuasa masjid, buat apa nak tidur kat sini semua? Buat foto dihalau tak kasih tidur kat masjid. Jadi tidak digalakkan pula tidur kat masjid. Jadi kesedaran yang ni yang tak ada pada kalangan masyarakat kita. Menyebabkan tidak ada keinginan untuk orang melakukan iktikaf ini. Terkadang kita satu masa tu kita rasa macam tak nak duduk kat rumah. 10 hari tu nak beriktikaf, nak duduk di masjid. Nak hilangkan segala kepala ni hal dunia. Kadang terfikir macam tu juga. Tapi kadang pihak masjid tak membenarkan kita duduk situ. Susah. Ada satu suami isteri, saya teringat lagi di orang bangsa. Dia ni tiap tahun Ramadan dia duduk Mekah sebulan. Suami isteri. Tiap tahun kalau Ramadan dia duduk sana. Dia betul-betul nak beribadat sebulan tu. Sebulan Ramadan tu. Tapi sekarang ni dia sangkut lah. Tak boleh pergi agaknya. Sebab virus ni dah tak boleh pergi dah. Tapi dulu dia macam tu lah. Tiap tahun dia berada di sana. Maknanya keseronokan beribadat, suasana beribadat tu mana tak sama di tempat sendiri. Macam tu. Kalau kat sana memang tumpuan kita nak melakukan ibadat sepenuhnya. Kalau kita kat rumah kan macam-macam urusan nak dilakukan.
Baik ya, kita teruskan lagi mengenai tentang hal perkara-perkara yang pada bulan Ramadan ni. Lagi 721. 721 ah. Okey. Baik, catatkan apa ceritanya. Ni 721 hadis mauquf. Matan dia, i'tikaf dengan makna sekadar mengasingkan diri dari masyarakat, dari masyarakat itu tidak diwajibkan puasa. Hukum sebagai satu ketentuan. Letak nota, mauquf, hadis mauquf ialah hadis yang terhenti kepada sahabat, hanya ucapan sahabat sahaja, bukan dari Nabi SAW. Jadi kalau sekadar nak mengasingkan diri daripada masyarakat, ya, itu tidak perlu kepada puasa. Yang tadi kita punya cerita tu ialah puasa Ramadan. Tapi kalau dia nak beriktikaf, ya, hanya mengasingkan diri daripada masyarakat, contohnya yang dilakukan oleh orang-orang tabligh. Orang tabligh kadang duduk di masjid tu selama seminggu. Ya, contohnya selama seminggu tu dia makan minum kat sana, artinya dia beriktikaf di masjid situ selama seminggu. Ya. Kemudian dia bertukar tempat lain pula. Ya, itu iktikaf macam tu tidak perlu kepada puasa. Jadi dia hanya mengasingkan diri daripada masyarakat. Yang kena puasa ni ialah iktikaf 10 hari bulan Ramadan. 10 hari akhir ni bulan Ramadan. Itu wajib iktikaf, wajib puasa. Ya. Iktikaf itu wajib puasa. Okey, kita teruskan 722. Apa dia? Okey, 721 ya. Iktikaf dengan makna sekadar mengasingkan diri dari masyarakat itu tidak wajib puasa.
Hukum sebagai satu ketentuan. Okey. Okey, kita sambung. 722 dari, silakan. Tak apa, ulang orang yang sama baca pun tak apa. Okey. Catatkan ya. Hadis sah. Hadis 722 hadis sah. Matan menerangkan bahawa Lailatul Qadar terkadang ada pada tujuh yang akhir. Tujuh yang akhir Ramadan. Tandanya bersabda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya tandanya bahawa matahari paginya keluar rata dan tidak ada baginya sinar seperti bulan pada malam 15. Hukum pada malam 15. Pada malam 15. Hukum sebagai satu ketentuan. Macam di negeri Arab ya. Di negeri Arab ni kalau nak tahu waktu Ramadan, ya sebab saya pernah berada di sana waktu Ramadan. Ya. Jadi dalam 10 hari kalau nak tahu, malam 27, ya Allah, punya ramainya umat macam haji pula. Rupanya
orang-orang sana, dia punya target dia malam 27. Malam 27 bagi dia itulah Lailatul Qadar. Sebab itu, orang-orang Arab sekeliling yang duduk keliling tu, semuanya datang ke Mekah. Dan mereka akan, yang jauh sikit, mereka akan menyewa hotel malam tu saja. Besok dah tak ada dah. Malam tu je dia sewa hotel. Memang ramai. Sepenuh-penuhnya malam 27 ni. Memang dia punya faham. Kalau Lailatul Qadar tak ada tarikh lain. Tarikhnya ialah malam 27. Kita tidak macam tu. Kita tidak berpegang macam tu. Tapi dia orang berpegang tepat pada malam 27. Lepas tu besok malam atau malam-malam lain dah lengang dah. Mereka dah balik semula. Ke kampung halaman. Ibaratnya lah macam kalau orang Shah Alam ni, semua turun ke masjid malam tu. Sepenuh-penuh macam ibarat malam pertama Ramadan. Penuh masjid. Macam tu. Lepas tu dah lengang dah. Dah tak ada. Jadi dia punya pegang rupanya malam 27 itu malam Qadar. Malam Qadar. Kita tidak berpegang macam tu. Kita berpegang kepada malam-malam ganjil itu. Jadi dia tidak berpegang itu. Tapi kalau nak tahu tanda dia, Nabi katakan pagi dia, kalau nak tahu malam tu malam Qadar, pagi dia terbit matahari macam biasa, tetapi tak panas. Dia maknanya terbitnya tu tak bersinar macam mana selalu. Nampak macam bulan purnama, malam bulan purnama tu, nampaklah matahari, tapi matahari tidak bersinar. Nanti sampai pukul 9 ke, pukul 10 ke, contohnya baru dia terang. Tapi sebelum tu, nampak macam ibarat bulan purnama lah. Tak ada sinar dia. Macam tu. Itu artinya malam tadi, malam Qadar. Kalau nak tahulah, yang Nabi bagi tahu. Sebenarnya tak perlu kita cari. Tak perlu kita cari. Kita lakukanlah sahaja ibadat tu terus. 10 hari akhir tu terus lakukan ibadat. Artinya sangkutlah kita pada malam Qadar itu walaupun kita tak mencari. Sebab dia bermula daripada maghrib. Maghrib dah mula. Kalau kita solat maghrib, kita dah dapat Qadar. Kita solat isyak, kita dah dapat Qadar. Kita solat tarawih, kita dah dapat Qadar. Kita bangun sahur, kita dah dapat fadilat Qadar. Kita baca Quran malam tu, pun kita dah dapat fadilat Qadar. Amalan kita sama dengan 83 tahun. Malam tu itu dikatakan malam bonus. Namanya malam bonus. Tapi kadang takut-takutlah ujian malam tu malam yang paling malas sekali. Malam malas, malam letih, malam apa. Khawatir ujian tu lah. Padahal rupanya malam tu malam Qadar. Malam tu lah yang dikatakan letih sangatlah. Ngantuk sangatlah. Khawatir pula ujian dia kat kita ke tak, macam tu kita tak tahu. Kalau yang masih muda-muda tu, alah, anak-anak belum ada persiapan lagi nak raya ni, belum beli baju. Hampir satu malam kat pasar malam. Orang yang berniaga pula, makin malam akhir, makinlah ramai dia punya customer. Dah tak dapat juga meraihkan malam Qadar itu. Habis dengan dunianya saja. Ujian lah, ujian. Maksudnya ujian masing-masing.
Itu ya, kalau kita niat nak bersedekah tu adalah pahala. Ya. Ha. Contohnya, kadang orang tak tahu bahawa isteri-isteri ini mempersiapkan juadah untuk bersahur, ya, itu dah pahala bagi dia, ibadat bagi dia, ya, nak mengejutkan orang-orang makan sahur, ya. Kadang tak tahulah, ya. Itu dah termasuk dalam ibadat, ya. Jadi ya, pendek kata, yang kita niatkan ibadat malam tu ya, seolah-olahnya kita sudah beribadat 83 tahun. Sebab umur kita kan pendek, amalan kita sikit. Jadi Allah bagi bonus tiap-tiap tahun. Tapi bila bagi bonus malam tu yang kita tak ambil, rugilah. Ini kita tak ambil bonus tu. Alfa sana alfa syahrin. Ya, 1000 bulan. 1000 bulan tu dihitung oleh mereka ni 83 tahun. Baik, ya, faham ya? Lagi siapa nak baca? Dari Muawiyah ya. Okey. Tujuh, 23. Hadis boleh dipakai. Matan Lailatul Qadar terkadang ada di tanggal 27 Ramadan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, tengok ya, dia katakan di sini Lailatu Sab'i wa Ishrin, malam yang Lailatul Qadri Lailatu Sab'i wa Ishrin. Malam Qadar itu ya malam yang ke-27. Jadi orang ini inilah orang-orang yang macam orang di Arab sana. Mereka berpusu-pusu malam 27 ni, ya. Tapi hadis ini panjang perselisihannya atau panjang ceritanya, ya. Jadi ya, kita berpegang 10 hari itu malam Qadar jatuh pada malam ganjil. Jadi kita pegang 21, 23, 25, 27, 29. Itu adalah ya, tempat-tempat yang dikatakan malam Qadar, ya. Jadi ada 10 hari, tapi dalam 10 hari itu malam-malam ganjil itu adalah malam Qadar. Kita ini dah biasalah sebut malam Lailatul Qadar. Jadi bila kita dah biasa sebut macam tu, sebenarnya maknanya dah jadi tak betul. Malam Lailatul dah malam. Malam Qadar. Ya? Jadi kalau kita sebut malam Qadar, macam tu. Ataupun kita sebut Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Ya? Tapi kita dah terbiasa bila sebut malam Lailatul Qadar. Jadi 2 malam lah. Malam Qadar.
Ya. Ya. Sebab Lailatul tu kan maknanya malam, Lailah tu. Ya. Nah, sebab itu dia, kalau dalam Quran ke dalam hadis kan disebut terus Lailatul Qadri. Malam Qadar. Ya. Jadi malam yang 27 ini bukan satu hadis yang tepat ya. Tak. Sebab hadis ini banyak cerita dia. Banyak perselisihannya. Oleh itu jangan kita turutkan ya mesti malam 27. Jangan kita pegang macam tu. Nanti kalau kita pegang macam tu, ya, danta dia jatuh malam 23. Danta dia jatuh malam 25. Ya. Sebab itu tidak ditetapkan dia punya tarikh yang tepat pada malam Qadar itu. Tujuannya untuk ya umat ini berkekalan melakukan ibadat. Ya. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca? Silakan. Sila. Tak ada. Okey. Baik ya, mana-mana ampun tu kita tukar kepada mana maaf ya. Sebab ikutkan Arabnya tu bukan ampun, ikut Arabnya maaf. Sesungguhnya engkau ya pemaaf, engkau suka kemaafan. Maka maafkanlah aku. Semua tukar jadi maaf. Ya. Sebab kita ikutkan pada bahasa Arabnya, ya afuun, afwa, fa'fu, ya. Afuun tu isim, afwa pun isim, fa'fu tu fi'il amar. Ya. Ufu. Baik ya. Catatkan hadis 724. Hadis sah. Matan, waktu melihat Lailatul Qadar dianjurkan berdoa Allahumma hingga akhir. Baik. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Allahumma hingga akhir. Baik ya, nanti saya terangkan hukum sunnah. Jadi Aisyah, tengok hadisnya balik. Aisyah ni bertanya kepada Rasul, kalau aku dapat melihat yang malam tu adalah malam Qadar, ya Rasulullah, ma aku lufiha, apa yang aku nak ucapkan padanya? Qala, sabdanya, quli, katakanlah oleh engkau, ya, kalau lelaki kul, kalau perempuan quli, ya. Jadi ucapannya ialah ikut dia, Allahumma innaka, dalam hadis tu, tengok dalam hadis tu, innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Ya. Jadi anni. Fa'fu anni. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul demikian. Jadi Rasul menjawab, ucapkanlah atau berdoalah dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, sesungguhnya engkau pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah dariku. Ya. Jadi kita punya doa, ia menjela-jela. Ya. Tak kisahlah nak doa menjela-jela, doalah. Tapi jangan tinggalkan doa ni. Selitkan doa ni. Sebab tujuannya bila jumpa malam qadar tu, kalau dapat, kita dapat kemaafan dari Allah. Ya. Jadi maaf ni, makna maaf dalam bahasa Arab, maknanya hapus. Ya, makna maaf tu hapus. Jadi kita minta hapuskan kesalahan. Ibarat kalau kita tulis, kita padam. Dah padam, tak ada tulisan lagi. Itulah bahasa maaf. Ya. Kita tulis, kita padam. Dah tak ada tulisan lagi. Itu maaf. Maknanya artinya kesalahan-kesalahan kita, kalau dapat kemaafan Allah, dah terpadam. Dah tak nampak lagi. Tapi kalau ampun, bahasa Arab, ampun tu, ya, ghafurun, mana ampun, ya. Ampun itu maknanya tutup. Ampun tu mana tutup. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun. Jadi ampun tu, ya, maknanya tutup. Ibarat kita tulis, kita tutup tulisan tu, ya, itu namanya ampun. Tapi tulisan tetap ada. Ya, tapi ya dah ditutup. Berbeza dengan maaf. Maaf ni terus dipadamkan tulisan tu. Ya. Tapi dua-dua pun, ya, kita perlu, ya, sebutkan. Macam kita minta kalau selalu kita minta ampun dengan orang, ya, saya minta ampun dan maaf, ya, dua-dua kan, minta ampun dan maaf, lahir batin, ya. Jadi perkataan-perkataan itu adalah cantik, ya, sebab dalam Quran pun, ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna, kan, wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, kan akhir surah Baqarah tu, wa'fu anna, dan maafkanlah dari kami, ya, waghfir lana, dan ampunkanlah bagi kami, warhamna, dan kasihanilah kami. Tengok, di situ ada maaf, di situ ada ampun, di situ kita mohon kita dikasihani. Ya. Tiga-tiga tu ada. Jadi tidak salah kalau kita minta, ya, ampun dan maaf. Ya. Hari-hari lain tak ada salah, sebab dia bukan mesti khusus. Mana hari-hari lain pun boleh baca. Ya. Doa minta maaf, ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Jadi apa lagi kalau malam qadar. Jadi malam qadar lagi baik kalau kita baca ini, ya. Sebab kalau dapat, ya, kita minta supaya kesalahan kita ni dimaafkan, dihapuskan oleh Allah. Ya. Yelah. Cantiklah tu. Sebab solat malam kan banyak doa, kita minta doa, minta ampun, minta maaf, minta pelihara diri, ya, daripada azab neraka, ya.
Satu lagi siapa nak baca akhir tajuk. Okey. Catatkan 725 hadis sah. Matan dia dilarang sengaja-sengaja dilarang sengaja-sengaja bernazar atau berniat untuk iktikaf melainkan di salah satu dari 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini maknanya kalau dia niat, kalau niat nak bernazar, nak berpergian, ya, fikirkanlah, ya, bernazar atau berpergian itu untuk 3 masjid ni. Ya, sama ada Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Janganlah kita bernazar atau berniat, ya, nak pergi ke Masjid Rusia contohnya. Aku bernazar, ya, aku nak sembahyang 2 rakaat di Masjid Rusia, di Rusia sana. Ya. Jadi tidak ada artinya kalau kita berniat bernazar, ya, untuk ke Masjid Rusia kan perjalanan jauh. Fadilatnya sama dengan masjid yang ada di Shah Alam. Ya. Tapi kalau 3 masjid ni, dia fadilatnya besar. 1 rakaat macam 100,000 rakaat. Ya. Masjid Nabawi pun besar juga. Ya, macam sama dengan 5,000, ya, 5,000 rakaat. Ya. Masjid Al-Aqsa, ya, 1,000 rakaat. Jadi besar dia punya fadilatnya. Ya. Kalau kita bernazar ke masjid-masjid lain sama. Masjid Shah Alam hebat. Ya. Fadilatnya sama juga dengan masjid yang kat Seremban ni. Ya, tak ada bezanya. Ya. Jadi yang mempunyai fadilat besar ni, kita solat di 3 masjid ni. Ya.
sama ada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Sebab itu kadang orang kat sana, ya dia tak nak lepaskan berjemaah. Solat berjemaah kalau ada kat Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke, dia tak lepaskan untuk solat berjemaah. Sebabnya fadilatnya besar. Ya, yang takkan kita jumpa pada masjid-masjid lain. Rugilah kalau pergi sana. Asyik duduk hotel je, tak nak pergi berjemaah. Ya, rugilah. Sampai sana je, ya, ada tak ada, ya, tawaf. Ya, untuk solat 5 waktu, solat je dalam hotel je, tak keluar. Lepas tu shopping balik. Ya. Tak ada tak ada artinya lah. Ya, sayang lah. Belanja besar, ya, tapi kita tak rebut peluang, ya, beribadat di masjid tu. Sayang. Ya. Baik, alhamdulillah kita dapat selesaikan bab mengenai tentang Ramadan dan apa yang mengiringi tentang Ramadan. Ya, akan datang kita akan sambung dengan Kitabul Hajj. Ya. Kitabul Haji berkaitan dengan haji pula. Ya.